إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan ikhlas dalam melaksanakan segala titah perintahnya dan seterusnya meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang saleh dan bertakwa di sisi Allah, yang dijamin akan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini 8 Zulhijjah 1443 Hijrah, bermakna sehari sahaja lagi kita akan menyambut Aidil Adha yang bakal menjelang tentunya memberikan sejuta makna kepada seluruh umat Islam. Allah kembalikan semula kemerdekaan dan juga kebebasan kita menyambut Aidil Adha serta melaksanakan ibadah-ibadah korban dengan lebih selesa. Tiada lagi kekangan dan sekatan yang ketat untuk kita laksanakan ibadah-ibadah yang kita susun di sepanjang bulan Zulhijjah ini. Antara bukti kesyukuran kita ialah kita senantiasa istiqamah dengan amalan-amalan kebaikan dan juga ketaatan yang selama ini kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengetahui apa jua yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Umat Islam digalakkan supaya senantiasa berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bagi perkara-perkara kebaikan dan menghindari keburukan serta musibah. Doa ialah kata-kata munajat seorang hamba ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bagi memohon sesuatu kebaikan dan menghindari sesuatu keburukan. Allah dengan sifat pemurahnya menyuruh kita berdoa kepada Dia tanpa rasa jemu. Seseorang yang berdoa adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala dibandingkan doa. Berdasarkan hadis tadi, mengapakah doa itu merupakan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan yang selainnya? Ini adalah kerana di dalam doa tersebut terdapatnya bentuk tawaduk seorang hamba kepada Allah dalam memperakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat menyukai hambanya merendah diri kepadanya dan menunjukkan bahawa hanyalah Allah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang maha mengatur segalanya, yang maha pencipta dan tiada sekutu baginya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah memerintahkan kepada setiap hambanya untuk terus berdoa kepadanya dan jangan sekali-kali berputus asa dan berhenti untuk berdoa, kerana Allah senantiasa dekat untuk memakbulkan doa hambanya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, jika hamba-hambaku bertanya, yakni berdoa kepadamu tentangku, maka jawablah, aku dekat, aku akan makbulkan permohonan yang mereka berdoa jika ia memohon kepadaku. Sidang Jumaat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir ayat 60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan juga dina. Ayat ini menjelaskan bahawa mereka yang tidak mahu tunduk kepada Allah, malah tidak mahu berdoa kepadanya,
adalah tergolong dalam golongan yang sombong. Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala menyebut di dalam kitabnya Tuhfah Az-Zakirin, surah Al-Ghafir ayat 60, menjelaskan bahawa doa itu adalah ibadah, dan meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu bentuk kesombongan. Sidang jemaah yang berbahagia sekalian, sesungguhnya dalam kita berdoa itu, kita kena memahami doa itu adalah ibadah. Apabila kita berdoa, maka sebenarnya kita sedang melakukan ibadah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Maksudnya, doa adalah inti ibadah. Alangkah pemurahnya Allah menerima sesuatu kepadanya, meminta sesuatu kepadanya pun sudah dikira sebagai ibadah. Malah dalam setiap ibadah khusus, doa adalah elemen yang terpenting dalam ibadah tersebut. Contohnya, di dalam solat ada doa, dalam mengerjakan haji juga ada doa. Kalau kita perhatikan, semua ibadah ada doa di dalamnya. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, para nabi menjadikan doa sebagai senjata utama sepanjang usaha dakwah mereka dalam menghadapi ujian berat serta rintangan yang amat dahsyat. Nabi Musa alaihi salam telah diancam bunuh oleh Firaun dan tenteranya. Di tengah kegelisahan menghadapi ancaman tersebut, Nabi Musa dan kaumnya berdoa kepada Allah sebagaimana yang dirakamkan di dalam surah Yunus ayat 85 dan 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Maksudnya, lalu mereka berkata, kepada Allah jualah kami berserah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah, kesengsaraan bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari kaum yang kafir. Diriwayatkan bahawa Nabi Musa juga pernah ditunda doanya. Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa dikala simpanan air mereka semakin menipis akibat kemarau panjang, sehingga banyak ternakan dan juga tanaman mati, dan hanya tinggal manusia yang masih mampu bertahan untuk hidup. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segera diturunkan hujan. Lalu Nabi Musa mengumpulkan 70,000 orang daripada kaumnya untuk berdoa bersama-sama dengannya. Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah melalui doa, dan Allah langsung memberikan jawaban kepada Nabi Musa alaihi salam bahawa Allah menunda doanya yang tersebut. Hal ini disebabkan terdapat salah seorang dari kalangan Bani Israel yang mempunyai dosa besar, iaitu dosanya melakukan maksiat selama 40 tahun tanpa henti. Lalu Nabi Musa alaihi salam menyampaikan berita tersebut kepada kaumnya. Jika Allah tidak memakbulkan doa mereka, ini adalah disebabkan doa daripada orang yang tersebut. Sehingga Nabi Musa meminta agar orang yang berbuat dosa itu keluar daripada kumpulan tersebut, supaya Allah segera menurunkan hujan. Tanpa ada sesiapa yang melihat pendosa itu muncul, maka dia kemudiannya menyesal dan bertaubat, sehingga berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengulangi dosa tersebut itu lagi. Tidak lama kemudian hujan turun dengan lebatnya dan membasahi tanah yang kering. Nabi Musa alaihi salam berserta kaumnya merasa hairan dengan hujan yang lebat tersebut, tetapi mereka tidak melihat seorang pun yang keluar dan muncul daripada kumpulan mereka itu. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, dan Allah menjelaskan bahawa orang tersebut sudah pun bertaubat daripada dosa-dosanya. Maka Allah menutupi dosa-dosanya sehingga tidak seorang pun, termasuklah Nabi Musa, yang mengetahui siapakah gerangan lelaki yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha tersebut. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah sekalian, sebagai mengakhiri khutbah mimbar menyeru, marilah sama-sama kita meneruskan amalan-amalan ketaatan dan melaksanakan ibadah korban pada tahun ini dengan penuh kesyukuran dan keikhlasan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping memperbanyakkan doa, kerana doa itu menunjukkan pergantungan kita dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Maksudnya, dan dia memperkenankan doa permohonan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, dan dia menambahi mereka dari limpah kurnianya selain dari yang mereka pohonkan, dan sebaliknya orang-orang yang kafir disediakan bagi mereka azab siksa yang seberat-beratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وبالوالد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك ابي القاسم سيدنا ومولانا محمد رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واسمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دولي ترأمت مولاة شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.